Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faris Akifah binti Muhammad. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang artikel ilmiah yang dipilih oleh kumpulan saya. Artikel ini bertajuk Pentaksiran Berterusan Amali Vokasional Semasa Pandemik. Kajian kes ini dibuat di sebuah kolej vokasional di Rembau. Jurnal ini berkaitan kaedah pentaksiran berterusan yang dibuat dalam kalangan pelajar kolej vokasional sewaktu pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, semasa COVID-19 berlaku, kita diperintahkan untuk duduk di rumah. Sama juga seperti pelajar-pelajar di kolej vokasional, mereka juga diarahkan untuk balik ke rumah dan menjalani PDPR di rumah. Namun, pelajar-pelajar ini mengalami kesulitan untuk melaksanakan pentaksiran berterusan kerana kekurangan bahan serta medium komunikasi yang terhad kepada guru-guru mereka. Kajian ini dibuat melalui temu bual. Penulis ini melakukan penulisan akademik berdasarkan maklumat yang dicari serta menulis berdasarkan rujukan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Zurihan bin Muhammad Yusof. Nama diberi ialah Nur Sarah Khadijah binti Zulkiflis. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis keutuhan wacana. Sebelum saya pergi lebih jauh mengenai jenis-jenis keutuhan wacana, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai keutuhan semantik. Apakah keutuhan semantik ni sebenarnya? Keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik jalinan makna antara satu ayat lain atau satu perenggan dengan perenggan lain. Seperti mana yang kita tahu, terdapat beberapa jenis hubungan semantik. Iaitu yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat dapat ditarifkan sebagai disebabkan sesuatu perkara, maka akan berlakulah sesuatu perkara. Berdasarkan esei ilmiah yang telah kami pilih, terdapat satu ayat yang telah menggunakan hubungan sebab dan akibat. Ayat tersebut ialah pendedahan teknik, kaedah dan aplikasi pengajaran dalam talian yang kurang telah menyebabkan para guru mengalami kesukaran dalam melaksanakan pentaksiran amali secara PDPR. Maka berdasarkan ayat ini telah menjelaskan bahawa disebabkan pendedahan teknik, kaedah, aplikasi, pengajaran dalam talian yang kurang telah menyebabkan para guru mengalami kesukaran dalam melaksanakan pentaksiran amali secara PDPR. Beralih pula kita kepada hubungan yang kedua, iaitu hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil membawa maksud disebabkan sesuatu perkara, maka akan membuahkan sesuatu hasil. Berdasarkan esei ilmiah yang telah kami pilih, juga terdapat satu ayat yang menggunakan hubungan sebab dan hasil. Ayat tersebut ialah, kebanyakan cabaran pelaksanaan pentaksiran berterusan adalah kurangnya maklum balas, plagiarisme, saiz kelas yang besar, kekangan masa dan kekurangan fasiliti. Apabila kurangnya maklum balas dari pelajar menyebabkan guru tidak tahu sama ada pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Okey, ayat ini menjelaskan bahawa cabaran yang dialami ketika pentaksiran berterusan adalah disebabkan kurangnya maklum balas, plagiarisme, saiz kelas yang besar, kekangan masa dan kekurangan fasiliti ini telah menyebabkan guru-guru tidak tahu sama ada pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Seterusnya ialah hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil ialah meletakkan sesuatu syarat untuk mendapatkan hasil. Berdasarkan esei ilmiah yang telah dipilih, terdapat satu ayat yang menggunakan hubungan syarat dan hasil, iaitu kajian oleh Ian Goff dan Jamaluddin pada tahun 2022. Guru-guru perlu bersedia dari aspek kemahiran kebolehgunaan untuk menjayakan pelaksanaan pentaksiran berterusan secara PDPR yang lebih berkesan. Itu adalah syarat. Manakala hasilnya pula ialah daripada kajian yang telah dijalankan, didapati para guru masih tidak
tidak bersedia secara sepenuhnya dalam menjalankan pentadsiran berterusan secara PDPR atas kekangan yang telah dinyatakan. Yang keempat ialah hubungan latar dan kesimpulan. Hubungan latar dan kesimpulan telah menunjukkan rumusan terhadap sesuatu perkara dibuat berdasarkan kebiasaan. Okey, seperti mana yang kita tahu, berdasarkan esei ilmiah ini, kebiasaannya guru-guru terpaksa berubah kepada PDPR daripada pengajaran dan pembelajaran yang konvensional. Okey, guru-guru perlu beradaptasi dengan teknik dan strategi pengajaran serta penilaian yang bersesuai dengan PDPR. Okey, seperti mana yang kita tahu, semasa Perintah Kawalan Pergerakan, semua masyarakat ataupun semua individu tidak dibenarkan keluar daripada rumah kerana ketika itu jangkitan COVID-19 semakin merebak. Jadi, Perdana Menteri Malaysia iaitu Ismail Sabri telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu dilaksanakan secara secepat mungkin. Okay. Disebabkan itu, semua murid dan guru-guru perlu menjalankan PDPR. Okay. Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan aktiviti PDPR ini ialah guru-guru mengalami kesukaran dalam melaksanakan pentadsiran berterusan secara PDPR. Yang kelima pula ialah hubungan perbandingan. Hubungan jenis ini ialah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sama ada perbandingan positif atau negatif. Namun begitu, hubungan perbandingan tidak boleh dinyatakan secara berlawanan. Berdasarkan esei ilmiah yang telah kami pilih, terdapat satu ayat yang telah menggunakan hubungan perbandingan, iaitu jika diberi pilihan, kesemua responden memilih untuk melaksanakan PB amali secara bersemuka berbanding PDPR. Okey, ini ialah hubungan perbandingan kerana dia telah menjelaskan bahawa jika kita diberi pilihan, sudah tentu guru-guru lebih memilih untuk melaksanakan PB amali secara bersemuka kerana mereka dapat melihat pergerakan murid-murid dan dapat menilai murid-murid secara terus. Seterusnya, hubungan yang keenam pula ialah hubungan memperkuat isi. Hubungan memperkuat isi ini telah menjelaskan sesuatu perkara dengan lebih terperinci tanpa menggunakan fakta-fakta untuk memperkuat isi. Okey, seperti mana yang kita tahu, ketika waktu PDPR, PB amali ini telah dilakukan secara dalam talian. Okay, disebabkan itu, guru-guru tidak dapat melihat secara langsung prosedur atau gerak kerja amali yang dilaksanakan oleh pelajar. Maka, disebabkan itu, timbul ketidakpuasan dalam diri guru. Okey. Timbul ketidakpuasan dalam diri guru ini adalah memperkuatkan lagi isi di mana ketika waktu PDP, guru-guru tidak dapat melihat prosedur atau gerak kerja amali yang dilaksanakan oleh pelajar. Seterusnya ialah hubungan parafrasa. Hubungan ini memperlihatkan hubungan satu bahagian wacana mengungkapkan isi bahagian lain dengan cara lain. Contohnya, pentadsiran berterusan amali ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu seperti keperluan peralatan dan bengkel bagi memastikan kelancaran pentadsiran yang dilaksanakan oleh pelajar. Selain itu, pentadsiran berterusan amali ini memerlukan maklum balas daripada pelajar dan pengajar dalam memastikan hasil pembelajaran yang dinilai tercapai. Ayat ini telah menerangkan bahawa pentadsiran berterusan amali ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang perlu dilaksanakan oleh pelajar. Dengan cara lain, ayat ini telah digubal. Strukturnya telah menjadi satu ayat yang baru, iaitu pentadsiran berterusan amali ini juga memerlukan maklum balas daripada pelajar dan pengajar dalam memastikan hasil pembelajaran yang dinilai tercapai. Hubungan yang ke-8 pula ialah hubungan amplifikatif, iaitu penghuraian. Hubungan ini terjadi apabila satu bahagian wacana memperkuat isi bahagian lain. Okey. Berdasarkan esei ilmiah yang telah kami pilih, ada satu ayat yang telah menggunakan hubungan amplifikatif.
iaitu kerja amali dalam kurikulum vokasional adalah signifikan bagi menafsirkan pengetahuan kognitif pelajar melalui psikomotor. Pentaksiran berterusan amali ini dilaksanakan dengan memecahkan pentaksiran kepada beberapa bahagian kecil seperti tingkah laku spesifik yang boleh ditaksir dengan mudah dan boleh diperhatikan. Baiklah, ayat ini telah menerangkan secara terperinci bagaimana kerja amali dalam kurikulum vokasional telah dijalankan. Seperti contohnya, pentaksiran berterusan amali ini telah dilaksanakan melalui pemecahan beberapa pentaksiran kepada bahagian kecil. Dengan cara itulah pentaksiran berterusan amali di vokasional dapat dinilai. Dan yang terakhir iaitu yang ke-9 ialah hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa boleh berlaku secara kronologi atau pertindahan masa. Berdasarkan esei ilmiah yang telah kami pilih, terdapat satu hubungan tempoh masa iaitu apabila pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah memberi impak yang besar dalam dunia pendidikan, sistem pendidikan Malaysia juga tidak terkecuali menerima kesan akibat pandemik COVID-19 apabila Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN telah mengeluarkan arahan penutupan semua sektor kecuali perkhidmatan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020. Hubungan ini telah melibatkan hubungan tempoh masa iaitu tempoh masa ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan perintah dan yang kedua ialah ketika pandemik COVID-19. Assalamualaikum, nama saya Siti Hamizah binti Muhammad Hanim. Okey, baiklah, jadi saya akan sambung yang seterusnya iaitu himonim. Okey, himonim ini adalah perkataan yang mempunyai kesamaan dari segi ejaan dan bunyi tetapi mempunyai makna yang berbeza berdasarkan perbezaan konteks. Ini bermaksud sesuatu perkataan itu digunakan sama tetapi akan membawa maksud yang lain bila digunakan dalam ayat yang berbeza. Sebagai contoh yang dalam jurnal yang saya jumpai adalah perkataan tenaga. Okey, jika dilihat dalam ayat ini adalah tenaga pengajar masih perlu melaksanakan proses pemantauan. Okey, tenaga pengajar ini merujuk kepada seorang pendidik ataupun guru. Okey, tapi bila digunakan tapi apa yang kita fahami adalah tenaga ini membawa maksud daya ataupun kekuatan yang digunakan. Tenaga boleh membawa maksud yang lain juga kalau kita gunakan untuk tenaga elektrik dan sebagainya. Okey, ini bermaksud himonim ni boleh membawa maksud yang berlainan. Okey, walaupun digunakan ayat yang perkataan yang sama. Baiklah, yang seterusnya adalah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini bermaksud berasal daripada perkataan gramatis yang membawa maksud mengikut peraturan. Jadi dalam jurnal ini yang saya jumpai, bawah keutuhan gramatikal adalah pengimbuhan. Jadi pengimbuhan ini bermaksud kata dasar kata yang terhasil melalui proses pengimbuhan dengan menggandingkan kata dasar dengan imbuhan tertentu dalam bahasa Melayu. Okey, jadi sebagai contohnya kata pengimbuhan ini adalah kata dasar yang dimasukkan dengan kata terbitan, sama ada kata terbitan awalan, akhiran, sisipan ataupun apitan. Jadi dalam jurnal ini contoh yang saya jumpa adalah penilaian. Jadi penilaian ini menerima kata terbitan apitan iaitu pe dan an. Jadi dua maksud yang berbeza lah apabila dengan imbuhan dan tanpa imbuhan iaitu nilai. Nilai ini yang bermaksud sesuatu yang mempunyai nilai ataupun mempunyai harga. Okey, macam itulah. Dan seterusnya kalau penilaian pula membawa maksud menilai sesuatu perkara. Okey, jadi yang seterusnya adalah penggandaan. Okey, penggandaan ini adalah satu proses yang melibatkan pengulangan pengulangan pada kata dasarnya sama ada penggandaan penuh atau sebahagian. Okey, jadi penggandaan ini adalah
perkara yang kata yang berulang-ulang. Baik, jadi dalam jurnal ni contoh yang saya jumpai adalah unsur-unsur. Ini maksudnya pengenaan penuh. Okey, yang seterusnya terakhir adalah yang saya jumpai adalah pemajmukan. Okey, pemajmukan ini adalah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan mewujudkan makna tertentu. Okey, pemajmukan ni adalah dua perkataan yang berbeza maksud, tapi bila dicantumkan dua perkataan ini akan membawa satu makna. Okey, sebagai contoh yang saya jumpai dalam jurnal ini adalah temu bual. Jadi dua perkataan yang berbeza. Sebagai contoh, temu dan bual ini adalah membawa perkataan yang lain kalau digunakan begitu saja. Tapi kalau digandingkan sekali, temu bual akan bermaksud yang satu makna. Okay, so itu saja. Okay, yang seterusnya lagi adalah penanda penghubung. Okay, jadi di bawah keutuhan gramatikal ni juga terdapat penanda penghubung. Okay, baiklah, apa itu penanda penghubung ni? Okay, jadi menghubungkan antara kata dengan kata, ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain dalam satu wacana. Okey, sebagai contoh, penanda penghubung ini juga digunakan sebagai penghuraian. Sebagai contoh, seperti yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah selain itu juga. Okey, untuk menghubungkan ayat yang di atasnya. Okey, jadi yang kedua pula penggunaannya adalah sebagai pengembangan kata. Okey, untuk kembangkan lagi sesuatu cerita, okey, atau sesuatu huraian itu, jadi gunakan penanda penghubung ini untuk nampakkan idea itu berkembang dari satu idea ke idea yang lain. Sebagai contoh, kata hubung yang digunakan adalah oleh itu. Okey, oleh itu dalam jurnal inilah. Yang seterusnya, yang ketiga, sebagai penambahan. Jadi untuk menambah idea ataupun untuk lebih menjadikan sesuatu cerita itu lebih menarik, okey, gunakan kata penghubung ini, kata penghubung sebagai penambahan ini untuk menambah idea lain. Sebagai contoh yang saya jumpa pula adalah tambahan pula. Okey, tambahan pula ini dalam jurnal yang saya jumpai lah. Okey, selepas itu terdapat penanda rujukan. Okey, penanda rujukan ini adalah merujuk kepada kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Disebut juga sebagai kata ganti nama. Okey, yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah kata nama ganti diri. Okey, jadi kata nama ganti diri ni, kata ganti nama diri ini ada tiga, tapi yang saya jumpa dalam ni hanyalah ada dua saja, iaitu kata ganti nama diri pertama dan juga kata ganti nama diri ketiga. Jadi yang pertama ini adalah seperti saya. Okey, dalam ayat ni adalah bersemuka, saya sangat suka bersemuka sebabnya, dan okey, jadi adalah saya. Okey, dan yang kedua, yang bagi kata ganti nama diri ketiga yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah mereka. Okey, mereka. Okey, dan seterusnya pula adalah kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama tunjuk ni adalah untuk menunjukkan suatu benda ataupun suatu perkara. Okey, digunakan bagi menyatakan suatu perkara atau benda-benda yang ditunjukkan. Sebagai contoh yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah itu. Okey, untuk menunjukkan, sebagai contoh dalam ayat ini adalah pentafsiran berterusan amali ini. Jadi bermaksud untuk menunjukkan amali ini. Okey, dan seterusnya pula adalah kata ganti nama tanya. Okey, kata ganti nama tanya ni digunakan untuk menanyakan benda, orang, haiwan, tempat dan hal. Boleh diletakkan pada awal atau pada akhir ayat.
Okey, jadi jika digunakan pada awal ayat, perlulah meletakkan kah di hadapan. Tetapi jika diletakkan di belakang ayat, tidak perlu menambah kah. Okey. Sebagai contoh yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah apakah. Okey, apakah cabaran guru dalam melaksanakan pentafsiran berterusan amali vokasional semasa PDPR? Okey, dan juga perlu meletakkan tanda soal. Okey. Dan seterusnya adalah penanda penggantian. Okey, penanda penggantian ini pula ada digunakan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan dalam wacana yang sama. Okey, untuk menggantikan sesuatu situasi itulah. Sebagai contoh yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah pelaksanaan ini. Okey, pelaksanaan ini merujuk kepada pelaksanaan PDPR. Okey, PDPR yang ada di bahagian yang disebut pada awal ayat lah. Okey, pada ayat yang sebelumnya disebut sebagai pelaksanaan PDPR. Jadi untuk menunjukkan semula pelaksanaan PDPR tersebut, hanya perlu meletakkan pelaksanaan ini ataupun pelaksanaan itu dan sebagainya. Dan selain itu adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan dengan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut serta berhubung antara satu sama lain. Okey, sebagai contoh yang ada dalam jurnal ini, bawah keutuhan fonologi adalah hubungan melalui intonasi suara. Okey, intonasi suara ini berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Untuk mengetahui suatu ayat itu macam mana cara bacanya adalah melalui intonasi yang dibaca oleh seseorang. Okey, sebagai contoh yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah contohnya nota-nota saya berbentuk peranan slide atau video, sama ada video yang sendiri yang saya sendiri cipta atau video dari sumber internet. Ini merupakan sebagai contoh ayat untuk penyataan lah, ayat penyataan. Dan juga ayat penyataan ini boleh dibergantung kepada intonasi suara seseorang. Jika seseorang itu membaca dengan nada suara ataupun intonasi suara tanya, okey, jadi dia akan jadi intonasi suara bertanya lah. Sebagai contoh, nota-nota saya berbentuk peranan slide atau video, sama ada video saya sendiri ciplak atau video dari sumber internet. Okey, jadi itu bergantung kepada intonasi suara seseorang. Okey, itulah keutuhan fonologi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kejelasan dalam penulisan. Apa itu kejelasan dalam penulisan? Kejelasan dalam penulisan ialah bagaimana cara penulis itu menggunakan bahasa dan mengorganisasi idea dengan cara yang mudah difahami oleh pembaca. Tujuan utama menunjukkan kejelasan dalam penulisan adalah untuk memastikan mesej yang disampaikan dapat ditulis dengan tepat dan berkesan. Penulis boleh menggunakan bahasa yang mudah, jelas, tepat dan padat dalam penulisan mereka. Penulis juga perlulah menyusun idea secara logik dengan susunan yang betul dan teratur, iaitu mempunyai pengenalan, isi dan akhir sekali ialah kesimpulan. Penulis juga boleh menggunakan contoh yang tepat dan bersesuaian dengan ayat supaya penulisan mereka jelas. Selain itu juga, penulis perlulah mengelakkan daripada menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu rumit dan tidak difahami oleh pembaca. Penulis juga tidak perlu menggunakan ayat yang terlalu panjang yang boleh menimbulkan kekeliruan pembaca. Terdapat dua bahagian dalam kejelasan penulisan akademik ini, iaitu yang pertama kohesi dan koheren. Kohesi merupakan pertautan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk sebuah ayat yang dapat difahami. Kohesi ini merupakan perhubungan ataupun percantuman satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap. Manakala koheren pula, koheren ini membantu untuk pembaca memahami isi tulisan dengan lebih mudah dan jelas.
Koheren merujuk kepada kualiti teks yang tersusun secara logik dan jelas dengan cara penulisan yang padu oleh penulis. Bagi contoh koheren, koheren berdasarkan hubungan antara perenggan dengan perenggan, ayat topik dalam setiap perenggan, kesinambungan antara perenggan, ayat, hujah dan petikan pendapat pakar dalam sesuatu isu. Terdapat isi pada setiap perenggan, kesinambungan jalan cerita yang tidak terputus antara perenggan, hujah yang jelas berdasarkan fakta dan perkaitan kognitif. Berdasarkan contoh penulisan artikel ilmiah ini, penulis menulis tentang pentadsiran berterusan. Pada perenggan pertama, kedua dan ketiga, penulis memulakan ayat dengan perkataan pentadsiran berterusan yang menunjukkan perenggan ini menceritakan tentang pentadsiran berterusan. Namun dalam setiap perenggan, penulis menerangkan dan menghuraikan tentang isi-isi yang lain. Di samping itu, terdapat beberapa perkara yang boleh diaplikasikan dalam kejelasan penulisan akademik ini. Yang pertama ialah penggunaan penanda wacana. Penanda wacana merupakan satu daripada aspek yang penting dalam penulisan akademik. Fungsi penanda wacana adalah untuk menyusun dan mengaitkan ayat dalam sebuah penulisan. Antara penanda wacana yang digunakan adalah penanda penghubung. Penanda penghubung ini terdiri daripada penghubung tambahan, penghubung tentangan, penghubung musabab dan penghubung tempo. Berdasarkan artikel yang dikaji, penulis banyak menggunakan penghubung musabab dan penghubung tambahan. Penghubung musabab ini adalah untuk menerangkan sebab berlakunya sesuatu perkara. Seperti contoh di dalam artikel ialah ayat oleh yang demikian, pentadsiran vocational adalah perlu dan wajib dilaksanakan bagi membangunkan kemahiran dan meningkatkan pengetahuan pelajar. Dalam ayat ini, penulis ingin menerangkan kenapa pentadsiran vocational ini perlu dilaksanakan kepada murid-murid vocational. Selain itu, penghubung tambahan. Penghubung ini untuk memberikan maklumat tambahan terhadap sesuatu perkara yang ingin disampaikan. Contoh ayat ialah, selain itu juga, pentadsiran vocational mengutamakan konsep kecekapan pelajar dalam melaksanakan pentadsiran yang menguji kompetensi yang ditetapkan. Dalam penghubung tambahan ini, penulis menggunakan pada perenggan kedua yang ingin menambah idea tentang mengapa pentadsiran vocational itu perlu dilaksanakan dalam kalangan pelajar. Penulis menggunakan penghubung selain itu juga untuk menambah idea-idea tentang pentadsiran vocational ini. Perkara yang kedua yang boleh diaplikasikan dalam kejelasan penulisan akademik ini ialah gaya penulisan. Gaya penulisan akademik bersifat formal dan objektif. Data ditulis berdasarkan bukti yang diperolehi melalui proses kajian, temu bual, pembacaan dan eksperimen. Artikel ini ditulis dengan teratur supaya mudah difahami oleh pembaca. Dalam artikel ini, penulis menggunakan kaedah temu bual untuk mendapatkan data daripada guru-guru di sekolah kolej vocational. Seterusnya, penulis memasukkan ke dalam artikel dengan menggunakan kaedah penjadualan.